Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, kitab Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Manjari. Kita dalam bab rukun-rukun arkanus solah ataupun kafiyah solah. Kafiyah solah ni yang kita bincang ni ikut rukun lah, perbincangan rukun. Niat kita bincang sudah dah. Takbiratul ihram ni kita bincang dah sebahagiannya. Dan seterusnya kita akan bincang lagi sambungan daripada bab takbiratul ihram, rukun yang kedua dah. Dan jikalau takbir imamnya 2 kali, umpamanya dah, tidaklah wajib atas makmum berniat mufaraqah, niat putus seperti email lah, kerana dianggap lupa. Dianggap lupa lah. Atau tidak berniat pada permulaan takbir yang kedua. Yang anggap tok email tu tak niat pada takbir kedua lah. Atau berniat keluar dari solat antara 2 takbir. Atau tidak berniat pada permulaan takbir kedua, atau berniat keluar dari solat antara 2 takbir. Jadi tak perlu putus. Kita akan takbir. Nah, Allah Ta'ala kata Allahu Akbar. Nah. Lepas tu makmum pun akal lah. Dia tak imam sebut Allahu Akbar ni. Nak rebut pahala takbiratul ula tu kata ya. Takbir yang pertama bersama imam tu. Allahu Akbar tu imam, kita pun Allahu Akbar lalu. Tiba-tiba tu imam akan takbir semula Allahu Akbar. Kita nak mufarakah, kita nak niat putus ke, nak akan takbir semula ke gana. Tu perbincangan dia. Dia kata tak payah. Dia kata sebenarnya tak payah dengan anggapan tak perlulah makmum tu niat mufarakah. Dah. Pada ikut sekali, perkata ikut sekali dah. Tak payah akad takbir semula lah. Makmum tu dah. Tu imam tu akad 2 kali takbir pun kita tak payah akad takbir semula. Dengan anggapan ke apa? Tu imam tu lupa ke tak? Dia anggap lupa dah. Anggap tu imam tu lupa ke, ataupun anggap dia tidak berniat pada takbir yang kedua ke dah. Dia niat tu hanya takbir pertama dah. Ataupun berniat keluar dari solat antara 2 takbir tu tak ada juga dah. Tu secara umum lah. Tapi kalau kita bahas luar mazhab, tak. Kalau dalam rakaat pertama tak, mazhab lain dah. Tu imam tu akad takbir dah. Lepas tu teringat dia tak ada semaya ke ikut tu, dia kata tunggu sebentar. Makmum tak payah berhenti takbir dah. Dia ambil semaya pertama pula akad takbir tu imam pakai sambung dah. Ada riwayat dia. Contohnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah jadi dia tak mandi wajib. Ya akad takbir, makmum akad takbir, dia kata tunggu sebentar dah. Dia pergi mandi ke apa, nama kat dah lah kira-kira dah. Lepas tu mari akad takbir ikut imam seterusnya. Ada riwayat dah. Jadi kita kira mudah lah. Ada pendapat hak payah hak mudah, kita kena ambil hak mudah. Kita kata kapur ni. Ambil payah-payah tu ikut ustaz tok guru ke apa dah. Tu dikira hak mudah kita ni baru selamat tak penipal dah. Jadi anggap sani pun dia kata anggap gitulah, anggap tak payah anggap. Kalau kita ambil riwayat tu, kalau tok email berarti sungguh tak ada masalah dah. Apa saya cerita dah sebelum ni, takbir kedua tu maksudnya batal, takbir ketiga baru ya tu tak ada perbezaan. Sebenarnya pasal yang anggapnya tak jadi takbir kedua dah. Takbir ketiga jadi dah. Sebenarnya tak payahlah bincang benda gitu. Benda tu menyusahkan dah. Kita kapun ni menyusahkan dah. Kita kiranya tak ada hujah pun dah. Yang habis kata Nabi kata selesai semaya bukan dengan takbir tapi dengan salam dah. Bila dikiaskan dianggap takbir yang kedua tu batas semaya, takbir ketiga jadi masalah dah. Jadi semakin kuat waswah ni dah. Pendapat yang keras, syadid, yang payah. Kita anggaplah bahawa tak apalah tak imam akad kali 2 takbir tu tak sengaja ke gapo ke, kita kira anggap maaf lah. Dah.
Jangan anggap payah. Kaedah dia pun kita cerita sebelum ni lah. Air pun kalau cukup kalau anggap cukup. Air ni mutlak ataupun najis, anggap mutlak dulu, air anggap suci dulu dah. Dia sehingga kita yakin najis baru kira najis. Pasal asal-asal air ni suci dah. Gitulah perbahasan ni. Kitab ni sendiri pun sebut lah. Okey, lepas tu dia kata dan wajib atas bagi orang yang melafazkan takbir memperdengarkan suaranya untuk dirinya sendiri. Takbir ni dia kena dengar dah. Paling kurang diri sendiri kena dengar dah dalam waktu yang sunyi. Kalau kita semaya depan masjid agak-agak kipas derah, aircon derah dah. Ataupun tepi jalan ke apa, baca derah dengar benar tak dengar dah. Jadi kita ni dalam keadaan sunyi, biasanya kalau sunyi dengar. Dalam keadaan derah tu tak dengar. Tu nak jangan ada kuasa kipas kuat dah. Setengah masjid ni kipas kuat dah. Atau aircon derah. Jadi kita tak gegel ada gegel kita baca derah apa derah lagi pun tak dengar dah. Jadi tak dengar telinga kita lah nak. Jadi kita anggap dengar itu lebih kurang secara uruf. Kalau biasanya kalau kita tempat sunyi kita dengar, tempat bising tu kira dimaafkan kira dengar lah. Sebagaimana juga berlaku pada setiap rukun qauli yang lain pun serupa dengan takbir lah. Rukun qauli yang lain tu kena ikut serupa dengan takbir lah. Dia kena dengar belakang dah. Di telinga lah kalau dalam keadaan sunyi. Jika dia dapat mendengarkannya, tidak ada suara yang lain yang mengganggunya. Ya ayat pula kan. Tak ada suara lain mengganggunya. Kalau suara tu gagal, kipas ke apa, tak dengar mana lah. Dimaafkan lah kira. Dalam keadaan uruh yang senyap, biasa tak gagal dengan kipas, dengan ke apa, kita dengar, setara tu lah. Sepatutnya kita baca dengan telinga kita lah. Dan barang siapa tiada dapat menyebut lafaz takbir dengan bahasa Arab lah. Dan tiada dapat akan dia belajar dia dalam waktu semaya itu, zuhur ke subuh ke. Tak ada nak belajar perhabis ni. Wajiblah atasnya menterjemahkan dia dengan barang bahasa yang dikendakinya. Maka bolehlah dia baca dengan terjemahan ke bahasa Melayu ke. Dan tidak boleh diganti dengan zikir yang lain. Tak boleh nak tukar pada zikir yang lain dah. Dan ia wajib belajar kalau mampu. Sekalipun harus pergi ke tempat yang lain. Pergi tempat jauh. Pergi belajarlah. Dan apabila sudah belajar, tidak usah lagi mengulangi solatnya yang dikerjakan dahulu. Sebelum dia belajarlah. Dengan takbir dan terjemahkan ke dalam bahasa lain. Tak perlu. Qadha semula. Maya dulu maksudnya belajar sikit. Dia tak erti takbir ke bahasa Arab. Tak payah qadha lah. Terkecuali sengaja melambatkan belajar sedangkan masih ada kesempatan untuk belajar. Dia ada masa nak belajar tak? Ada kesempatan, tiba-tiba dia tak segi belajar tak? Siapa kau habis waktu kau? Nak habis waktu tak? Atau habis waktu. Dan waktu solat sudahlah sempit dan solat mesti dilakukan dengan takbir yang diterjemahkan tadi demi menghormati waktu lah dipanggil. Istilah hormat waktu ni mazhab kita ni banyak lah. Dia kata contoh tadilah cuai. Taksir dia sendiri. Tak pergi belajar. Maka dia ni cuai, maka dia ni semaya pun kerana hormat waktu dah. Bukan usaha dia, jadi dia kena qadha lah. Itu secara umumnya. Kerana kecuali dia. Maka dalam hal ini wajib mengqadha solatnya kerana sengaja melalaikan belajar dah. Kerana sengaja dia melalaikan sembahyang. Kerana taksir dia lah. Wajib bagi orang yang bisu dikala mengucapkan takbir menggerak-gerakkan lidahnya dan bibirnya menurut kadar kemampuannya. Dia masalah bisu dia kata. Masalah bisu ni dia sebab utamanya bukan lidah dia je. Bukan dia masalah utama dia tak dengar tu. Nah. Orang bisu masalah utama dia tak dengar dah. Dia tak dengar tu masalah utama dia. Kebanyakan lah. Bila tak dengar dia pupah ke lidah dia pun jadi kelu tak boleh nak sebut dia. Jadi dia belajar pun dengan bahasa isyarat. Jadi dia guna penglihatan mata. Penglihatan mata dia bisa lah. Penglihatan mata bisa. Tapi buta tak, dia tak ganggu telinga dengan mulut ni. Mata buta lah. Tapi kalau telinga dia tak dengar, dia ganggu pakai lidah lah, dia akan jadi masalah. Jadi nak gerak lidah mana dah? Nak gerak mana? Demikian juga berlaku pada saat menuturkan zikir yang wajib seperti tahiyat dan lain-lainnya. Dan kalau tidak dapat menggerakkan lidah dan bibir, hendaklah menuturnya dengan hati. Ikutlah dah.
Yang penting sekadar yang mampu lah. Sekadar yang mampu lah. Jadi kita boleh menyampaikan maklumat kita ni dengan bahasa isyarat dan sebagainya sehingga dia faham. Atau belajar bahasa isyarat. Kira gitulah. Berdasarkan isyarat tu lah. Okey, sunat mensukunkan, tidak dibariskan huruf ra pada akbar. Allah Akbar tu. Huruf ra tu kita kena matilah Allah Akbar. Tapi katanya bukan wajib tapi sunat yang katalah. Dan sunat pula tidak menyambung huruf hamzah pada kata Allah dengan kata lain di belakangnya seperti perkataan sebagai imam atau ma'mun atau Allah Ta'ala dah. Jadi kita tak sesambung dengan benda lain dah. Seperti sebut Allah Ta'ala Akbar ke? Tak payah dah. Kenapa? Kerana cara seperti itu menyalahi sunnah. Khilaful aula. Menyalahi yang utama, menyalahi sunnah dah. Ataupun kata Syekh Ibn Abdul Salam iaitu makruh. Syekh Ibn Abdul Salam kata makruh dah. Tambah Allah Ta'ala Akbar, tambah Ta'ala ke Allahu Azam Akbar ke gapo tambah tengah tu. Jadi benda tu jadi makruh. Sunat bagi imam menyaringkan suaranya. Baca degah lah. Dengan takbiratul ihram tu dah. Dan semua takbir intiqal. Takbir yang berpindah tu, untuk imam tu baca degah dah. Agar dapat didengari oleh seluruh makmum. Dan seluruh makmum. Atau sebahagiannya dengan demikian mereka tahu tentang solat imamnya. Jadi supaya makmum tu tahu semaya tu imam lah. Tapi tidak disunatkan selain dari imam menyaringkan suaranya dan kalau terjadi maka hukumnya makruh. Jadi makmum ni tak boleh degah. Suara dia sebut takbir pun tak boleh degah. Dia kena baca perlahan. Yang degah ni hanyalah imam dia makruh. Hukumnya kalau boleh degah. Walaupun tak bila dah tu asal dia. Tapi kalau membalik. Sunat pula bagi membalik menyaringkan suaranya ketika mengangkat takbir jika ia ingin menjadi membalik dan ditunjuk kepadanya membalik lah. Ada setengah. Dia ambil dulu lah. Lo ni kalau kira tak perlu dah lah. Ada speaker dulu. Kalau tak ada speaker, boleh. Untuk email dia setara tu je tak. Biasa suara tak bila ke ataupun suara tertentu orang lebih dengar. Boleh kita tunjukkan dia untuk email. Masa speaker tak jadinya. Masa speaker pun nak trik tak ada. Untuk email ni tak ada arah mana dah. Dia kata kepada Tok Bila dia kata orang suara derah. Mu jadi membalik lah. Mu sampai ke suara mu derah sikit dah. Ataupun dia boleh wajak ke orang 3 baris. 4 baris, 5 baris belakang ni. Si fulan, semula ni. Orang tu angkat tangan. Kata, sebab apa Tok Email? Dia kata, tolong derah suara dah. Supaya diperdengarkan belakang membalik dah. Dari dulu memang dia lantik dah. Kalau semaya tu ramai. Berpuluh ribu, ratus ribu ke. Puluh ribu dah. Jadi memang ada lantik. So berapa orang ni jadi tu. Ataupun PSD lah. Orang ni lantik. Supaya boleh menyampaikan siapa ke soh belakang yang jauh dah. Tahun-tahun zaman dulu tak ada speaker dah. Namun kalau imam atau kembali menyaringkan suaranya dalam mengangkat takbir. Hendaknya dikosakkan zikir. Dan untuk perdengarkannya kepada orang lain. Kosak zikir, niat zikir dan untuk dengar pada orang lain. Ni detail sikit lah masalah kita ni. Masalah ni tak kisah makna niat nak suruh dengar daripada. Jika hanya dikosakkan untuk perdengarkan saja dan tidak dikosakkan apa-apa maka batalah solatnya dah. Kira macam kecek lah masalah kita ni detail sikit. Kalau tak niat zikir, sebenarnya kita dah semayang semua ucapan kita niat zikir pada Allah ni. Automatik dah kira dah. Tapi detail sikit lah. Tapi tak apalah, kita faham lah. Kalau kita faham dengan ilmu, bahawa setiap dari semua itu zikir, automatik lah. Kedegah pun, mesti ada maksud zikir. Dan automatik juga, dengan maksud nak suruh dengar orang lain dah. Gitu. Sesungguhnya bagi orang yang bersolat dikala mengangkat takbiratul ihram, melihat ke tempat sujudnya. Jadi, akad takbiratul ihram lagi tu sunat dah tengok pada tempat sujud dah, tempat sujud. Dan sedikit menundukkan kepala sudah takbiratul ihram. Dah. Jadi start akad takbir tengok di tempat sujud tapi kepala tu akadlah sikit lagi dah. Tapi apabila sudah takbir tu bukan sekadar tengok tempat sujud, kepala pun nampak tunduk sikit dah.
Tunduk kepala sikit. Nah. Sudah takbiratul ihram. Dan sunat baginya tak kala takbiratul ihram mengangkatkan kedua tapak tangannya. Ya angkat tangan lah. Serta permulaan takbiratul ihramnya dah. Jadi sebut akad akad takbir tu bila-bila ya ada perbincangan ni, ada hadis berbagai macam lah. Batas telapak tangannya bertentangan dengan bahunya. Nah. Ujung jari tangannya bertentangan dengan taung telinganya. Yang teratas. Dan dua ibu jarinya bertentangan dengan kedua hujung anak telinga. Dan dua telapak tangannya dengan bahu. Gitulah lebih kurang ni. Jadi macam-macam, ada kata betul-betul tepi ada. Ada kata atas sikit dah. Bukan betul rapat dah, lebih kurang lah. Dah. Maksud telinga ni, hak ni lebih kurang dengan telinga. Hak ni lebih kurang gini lah. Atas bahu sikit ke? Kalau gini atas bahu dah. Kalau bawah sikit, betul bahu dah. Gini pun boleh dah. Ada kata semayat atramin ke apa, bukan lah. Memang ada sahih. Bukan semayat atramin, memang ada hadis Nabi yang sahih. Sekat ni pun ada. Atas ni pun ada, kat telinga pun ada dah. Okey. Lebih kurang gitulah dah. Dan sunat membuka tapak tangan dan jari tangan diluruskan serta direnggangkannya sedikit, sedang perut telapak tangan dan jari tangan menghadap ke arah kiblat. Jadi bukan rapat tu dah, bukan genggam. Bukalah, buka sah, tapi buka tu bukanlah mesti rapat gitu dah. Tapi lebih kurang gitu dah nah. Tangan tu penggal sikit. Dan sunat membukakan dua tangan dan mengunjurkan segala jari dan mengunjurkan dia dengan pertengahan pada hal berhadapan perut dua tapak tangannya dan perut segala jari pada kiblat. Yang penting ngadap kiblat lah. Gitu perut ni hak ni lah. Ngadap kiblat. Dan Syekh Ibn Hajar dalam kitabnya bernama Syarah Mukhtasar Bafadal berkata, Ibn Hajar Al-Haytami, dijarangkan dan dicenderungkan ujung jari ke arah kiblat. Inilah sikit lah. Dicenderungkan sekalian ujung jarinya kepada pihak kiblat. Ini berbeza dengan apa yang dikemukakan oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitabnya Syarah Mukhtasar Bafadal. Yang betul dah. Dijarangkan kemudian. Okey, nama disebutkan dalam kitab Mughni Muhtaj. Syekh Khatib Syarbini dan Nihayatul Muhtaj Syekh Ramli dah. Diterangkan bahawa hendaknya perut tapak tangan dan hujung jarinya dijarangkan serta dihadapkan ke arah kiblat. Ginilah. Tapi Ibn Hajar ni macam nak pergi ke depan sikit dah. Gitulah lebih kurang dah. Tak salah. Yang pentingnya kata hak kuat ya. Hak ni lah biasa, secara biasa. Tapi tak payah berat lah, biasa ringan saja untuk menghadap ke arah kiblat dan tapak tangan. Okay, habis itu dah. Dan sunat menurunkan tangan bersamaan dengan berakhirnya takbir. Seperti yang diperkuat oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ni kata Allahu Akbar tu dah dah. Gitulah. Ya ada dalil tu, hadis tu macam-macam dah. Dalam kitab Tangkih dah, dalam Tajmuk Syarh Mazhab. Jadi tikap Imam Nawawi berlaku dah. Kita tangkih tahqiq, kita tahqiq dan majmuk. Kita salah tangkih. Tangkih kitab orang lain. Kita tahqiq dan kitab Majmuk Syarh Mazhab lah. Ini Imam Nawawi. Kalau sudah selesai mengucapkan takbiratul ihram, sunat meletakkan kedua tangan di bawah dada dan di atas pusat. Dengan menggenggamkan tapak tangan dan semua jari pergelangan kiri. Okay, gitulah lebih kurang dah. Pegang tapak tangan dah. Pegang lah. Ya ada cara pula perbahasan mana-mana. Okay, akad takbir ni nak ikut hadis macam-macam. Ada tu Allahu Akbar tu berakad. Ada hadis akad serentak Allahu Akbar. Ada sebut akad Allahu Akbar, habis Allahu Akbar baru turun. Itulah ada beberapa riwayat dah. Lebih kurang lah, kita kira lebih kurang.
Okey, hak ni pula lepas sudah tok mana dah. Ada ketok dada, bawah dada sikit kat bawah pusat ni. Kat pusat atau bawah pusat ni. Tapi hadisnya banyak hadis ceritanya sebenarnya di dada. Allah sadr. Tapi ulama faham hadis tu bukan maksudnya dada betul. Banyak ulama faham. Dah iaitu bawah dada sikit ni. Maksud Allah sadr tu nak bunyi atas daripada pusat je. Bukan maksudnya betul-betul atas dada dah. Ramai ulama tak faham atas dada betul. Kecuali ulama mutakhir ni iman adalah Syekh Nasruddin Albani ke apa tu, dia pakai hadis tu lah. Tapi hadis tu nak kata kuat molek tak juga dah. Ada kritikal. Ada 4 hadis perbahasa ulama tetap atas dada ni nak. Ada 4 hadis tu diperbahaskan. Tapi ada Syekh Albani kata boleh kuat menguatkan. Tak atas dada sungguh lah dia. Atau kita tengok setengah. Kata Salafi tu. Dia kata atas dada sungguh. Tapi dari segi amalan salafus soleh tidak gitu dah. Sehingga kan ulama-ulama mazhab tidaklah kata betul atas dada dah. Imam Nawawi pun dalam kitab dia sebut atas dada pun tak. Dia bawa ada hadis tersebut tapi itu juga mengatakan maksudnya bawah dada sikit dah. Atas pusat tu je. Yang pentingnya relax lah dah. Ya dalam keadaan biasa dah. Relax iaitu atas bawah pada dada. Bukan betul dada betul dan atas pada pusat. Itulah. Mazhab Hanafi pula bawah pusat dah. Tok Guru Aziz pun dia tak bawah pusat pasal yang ngaji di India dah. Dia terpengaruh lah dengan Tok Gurunya banyaknya mazhab Hanafi itu bawah pusat. Dah. Tu hadis ni hak kira hadis betul-betul hadis memang atas dada lah dah. Tapi itulah kekuatan yang diperbahaskan oleh ulama dah. So lepas tu pengamalannya tidak betul atas dada dah. Okeylah. Lepas tu genggam tapak tangan kanan. Ni pun cara. Ada genggam tapak tangan gini satu riwayat lah. Ada kata pergi sini ni gitu lah. Lepas tu cara seperti ini lebih baik dari melepaskan kedua tangan. Kedua tangan lepas bawah lah. Masa pegang tangan ni tak. Daripada dah lepas tu moleknya pegang lah. Ada riwayat juga ada mazhab Maliki. Syiah setengah tu Syiah tu memang lepas tangan dah. Maka dari huraian tadi nyatalah meletakkan tangan di bawah dada itu sesudah selesai membaca takbiratul ihram. Lepas sudah baca takbiratul ihram barulah letak di bawah dada tu lah. Dan tidak berbaringan dengan akhir takbir. Mungkin Allahu Akbar tak. Allahu Akbar sudah tu barulah tak. Itulah. Mazhab kita pilih gitulah dah. Tidak maksudnya akhir takbir tak. Maksudnya Allahu Akbar sudah baru tak. Lebih kurang gitulah, lebih kurang je lah. Lepas tu inilah disebutkan dalam kitab Tahqiq Imam Nawawi lah. Tahqiq dan matan mukhtasar mufaddal. Berbeza dengan tercatat dalam kitab Ubab dan syarahnya. Ni Imam Ibn Hajar jugalah. Kitab Ubab dan syarah pada Ubab. Habis itu dah. Adapun hikmah meletakkan tangan di bawah dada agar kedua tangan itu diletakkan di atas anggota tubuh termulia, iaitu hati, yang menjadi tempat niat. Dan ikhlas dan khusyuk ni. Jadi kalau kira hati kat kau ni atas sungguh lah dah. Kalau kita kira ambil pendapat betul-betul atas hati kat atas sungguh, atas dada sungguh kira. Bukan bawah dada. Tapi jangan setengah tu dia kata tak alin ni dah. Kira kau ni. Bawah perut ni nak. Yang atas hati ikut bahasa Melayu ni hati ke apa? Bukan hati jantung, qalbun. Tapi hati bawah ni. Pankreas ke apa dah. Kalau kita belajar bio tu untuk proses air kecing ke apa dah. Selain daripada bawah pinggir tu ada pankreas ke apa dah. Jadi bukan hak tu lah. Hak tu bukan dalam bahasa jantung bahasa Arab dah. Dia kata molek tak bawah ni bukan hak tu nak pergi hati hak tu tak benar tu dah. Itu bukan hati qalbun ikut bahasa Arab dah. Hati-hati ikut bahasa Melayu lain tu dah.
Tu bukan nak jaga tu tak kenalah. Hati dari bahasa Arab. Qalbun atas ni jantung ni. Bukan hati lah. Benar qalbun ni jantung kalau kira. Jantung hati lah. Kita mudah terjemuh dah. Okey, habis itu. Menurut adat yang berlaku, seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu, maka diletakkannya tangannya di atas sesuatu tadi. Gitu, lebih kira deh. Ikut adatnya, kalau dia jaga kat, dia pergilah tempat dia jaga tu tak. Tak katalah setengah itu perli mazhab Salafi kata. Apa Wahabi dah kata, tak ada kata gan. Pasal mazhab kita, kata kita nak pergi jatuh ni. Hati nak suruh tenang sikit, suruh khusyuk ke tak. Habis itu dah. Sunat bagi orang bersolat melihat ke tempat sujudnya. Jadi lepasnya tak tangan gitu, tengok tempat sujud lah dah. Tengok tempat sujud. Dalam solatnya sekalipun ia berada di samping Kaabah. Walaupun dekat dengan Kaabah pun, walaupun kata sunat tengok Kaabah, tapi dalam mengikut mazhab kita ni sunat tu tengok tempat sujud juga. Ya. Kerana cara seperti itu akan menambahkan khusyuk, lebih khusyuk ni. Lebih khusyuk. Nak suruh khusyuk dah. Tunduk hati, tunduk jiwa, tunduk perbuatan tu siapa tunduk hati. Ada pendapat yang kata tak apa dah. Dia kata tak ada dalil, tak ada pun Nabi suruh tengok tempat sujud kau nak, tunduk kau nak. Cuma dia tengok ke atas. Itu sahih lah. Hadis Nabi lari tengok ke atas lah. Tengok ke depan atau bawah tempat sujud ni tidak ada dalil yang sarih yang jelas lah. Tapi lah mana pun dah dalam mazhab ni ia faham ke itu lah. Bukan walaupun tak ada jelas pun. Memang maksud semuanya ni untuk ketundukan jiwa dan hati dan khusyuk. Dan salah satu tunduknya paling zahir lah. Tunduk tempat sujud lah. Supaya kita tidak meliarkan mata dah. Tak terkawal dan lebih menundukkan hati juga. Walaupun ya adalah sekarang ni ngaji hadis kuat dah. Ngaji hadis tu siapa ke kritik lah tengok tempat sujud ni nak. Ngaji hadis kuat dah. Siapa dia kritik, dia kata tidak ada dalil yang jelas Nabi suruh tunduk tempat sujud. Dan dia kata boleh tengok ke depan pun boleh dah. Dia tak boleh tengok ke atas tu sarih. Hadis yang terang lah. Tapi tengok langit tak boleh lah. Tengok langit tak boleh, tengok depan sikit boleh, tengok email pun boleh, tengok Kaabah pun boleh dah. Itulah pendapat tu tau. Tapi masalahnya memang kurang terkawal lah. Dia tengok depan, kadang-kadang pakai atas sikit dah. Pakai langit dah. Jadi tak terkawal mata tu dah. Jadi ulama mazhab kata tu betul. Dari segi kaedah untuk jaga hati dan kawal mata ni molek tengok tempat sujud dah. Kita terimalah dah. Dan sunat bagi orang yang buta atau orang yang baru solat di tempat yang gelap melihat ke tempat sujudnya, melainkan ketika mengucapkan illallah. Orang buta ni tak nampak dah, tengok ke atas ke mana pun tak nampak dah. Tapi molek juga dia kata tengok ke tempat sujud dah. Arah mata dia tu, kepala dia ke arah ke tempat sujud dia. Ataupun orang solat tempat gelap pun gitu juga dah. Melainkan ketika mengucapkan illallah. Ada masalah perbincangan illallah. Illallah ni biasanya masa tasyahud lah dah. Masa tasyahud awal akhir dah. Adalah syahadah dah. Pada tahiyat lah, tahiyat awal, tahiyat akhir disunatkan melihat hujung telunjuknya. Ni lain sikit. Iaitu tengok hujung telunjuknya dah. Masa kita sebut illallah tu, tengok ke telunjuknya. Tu bahar pula dah. Mazhab lain ada kata kita tengok tunjuk sampai habis lah. Tengok sampai habis. Dia kita start tengok tunjuk sampai habis. Ada kata pula tengok masa tu sajalah, illallah saja. Masa tu lah nak akad ke apa dah mazhab kita. Okey, habis itu dah. Habis dah rukun kedua. Pas ni ada tak kita bicara rukun ketiga dah. Ketiga dia panjang pula. Lepas ni lah kata kita rukun ketiga kita bicara lepas ni. Ni rukun kedua habislah, iaitu takbiratul ihram dah.
Daruratul ihram kita bincang dah sebelum ni. Dah ada perbincangan bersama dengan niat dah. Pasal niat tu rukun juga. Cuma kita bincang dah sebelum ni, niat ni ikut jumhur ulama, mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki, semuanya sebelum takbir, sebelum takbir dah. Jadi nasuk niat masa tu, kalau kita kena tahu dah, terutama kita ni mazhab Syafi'i kena tahu supaya kita tidak jadi taksub dan kita tidak jadi waswah ni. Ni takut lah tak masuk niat tu hak jadi takbir banyak kali tu. Allahu akbar, Allahu akbar. Hak ada lagi pendapat. Ada pendapat yang memberatkan kita lagi. Pendapat mazhab yang memberatkan lagi. Takbir yang kedua tu kira batal, takbir ketiga baru sah. Jadi berat lagi, jadi waswah ni. Jadi pendapat tu pun tidak ada dalil yang sahih yang jelas. Sahih pun tak ada, sahih pun tak ada. Jadi kita jangan tak salah bagaimana pendapat tu. Tapi yang pentingnya takbir tu hak penting pendapat. Kalau kita ada nak nyakit waswah ni tak. Kita ke apa ni ada nyakit waswah takut tak masuk niat, ambillah pendapat yang kata takbir tu sebelum niat tu sebelum takbir ni. Tiga mazhab besar ni. Dan mazhab kita pun ada juga sedikit ulama kita kata ada terima dah. Ada 3 mazhab besar. Nah, yang kata niat ni bukan rukun semaya tapi syarat sah semaya. Bukan rukun sah. So lagi niat ni sebelum takbir. Sebab Allah Akbar tu ada makna dia. Allah Maha Besar. Bukan maksud dia sahaja aku sembahyang subuh 2 rakaat. Bukan. Allah Akbar tu ada makna dah. Kalau kita tupu niat situ saja sehingga timbul waswah takut tak masuk niat. Ia jadi waswah lah apa tak. Jadi maksudnya kita tahu dah. Allah Akbar tu ada makna Allah Maha Besar dah. Allah Maha Besar, Allah yang Maha Agung, kita tinggalkan benda-benda dunia ni, tak semikirlah pasal benda-benda lain, kita nak tumpu pada semaya, kita nak membesarkan Allah. Tu maksud dia dah. Maksudnya kita tumpu pada masuk tu bukan tumpu pada niat ni dah. Biar kita tahulah. Kalau kita nak masuk niat situ pun tak apa, meraihkan mazhab kita. Tapi janganlah kita siapa kau pergi kemah keming, siapa kau waswah. Lafaz mazhab mazhab asasa, mazhab kita pun tak sebut mana niat ni nak sunat ni. Cuma ulama mutakhir ni kata sunat lafaz niat sebelum takbir tu. Dan mazhab lain pun ada juga kata sunat ni. Tapi tidak jadi pengamalan mazhab lain walaupun kata sunat tak jadi amalan mazhab dia. Pahala ni pun kita tengok kalau semaya tepi mazhab Hanafi ke gapo dah. Tak bunyi pun solli gapo dah. Nah. Walaupun setengah kata sunat setara mana membantu niat ni. Tapi tak jadi amal dia usolli dah. Kita je jadi amal dalam mazhab kita dah. Sunat lain tu kalau tak batu niat pasalnya mudah sangat ni jadi tak jadi sungguh mana usolli dah. Kita ni molek-molek ni kalau kita tak reti bahasa Arab baik kita kata sahaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat kerana Allah Taala bukan usolli. Usolli ni bagi orang ngaji bahasa Arab. Kalau tak reti bahasa Arab baik tak usah sebut usolli dah. Tak ada faedah sikit abut pun dah. Atau jadi waswah ni kita reti bahasa Arab. Usolli pun dia tak faham mana. Akad takbir tu baru nak masuk niat. Usolli tak faham mana dah nak. Dia tak faham tu fa'il madhi, fa'il mudhari' tak tahu dah. Oleh sebab itu usolli fardu zuhri tu setengah dia. Kalau ada bahasa Arab dia kena masuk situ dah. Usolli fardu zuhri dah. Sebab situ maf'ul bih dah. Tak reti bahasa Arab punya pasal jadi usolli fardu zuhri dah. Tak kena kaedah dah dah. Tak kena kaedah bahasa Arab. Oleh sebab itulah saya pun aja dengar dah. Ustaz apa? Azhar Idrus berkata tak boleh. Dan kata molek kok bahasa Melayu kata kerti bahasa Arab ni. Saja aku sembahyang zuhur 4 rakaat kerana Allah Taala dah. Allahu Akbar. Tak ada masalah lebih baik dah. Hati waswah ni tak kerti bahasa Arab tu dah. Usolli tu tak payah dah apa maksudnya. Jadi niat nanti boleh sebelum takbir. Gitulah. Lepas tak dah ada perbincangan sini kita bincang di sana ni. Jadi tak mana tu boleh tak dada, bawah dada. Ikut mazhab kita sebenarnya bawah dada dah. Atas pada perut, atas pada pusat dan bawah dada sikit dah. Dah. Segi hadis dalil yang banyak cerita tak memang betul atas dada. Tapi hadis tu ada perbahasa tak kuat lah. Setengah ulama tu dia saling sokong menyokong dia kata kuat. Tu lah perbahasanya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.